Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Alright, satu lagi benda yang saya viral baru-baru ni lah, benda yang dibangkitkan baru-baru ini berkenaan dengan IHR, International Health Regulatory tahun 2023, iaitu ada juga yang approach saya, kawan-kawan saya yang approach saya, yang menonton saya ni jugalah. Doktor, datuk dan sebagainya. Ada juga kawan-kawan daripada NGO-NGO yang approach saya. Dia kata, Iswardi, you need to realise satu perkara. Apa dia? Saya kata, bahawa negara kita akan kehilangan sovereignty dia. Negara kita akan kehilangan dia punya, what do you call that, kedaulatan dia. Saya kata kehilangan bagaimana? Kalau kita tanda tangan satu peraturan yang ditetapkan oleh WHO, World Health Organization, dinamakan International Health Regulatory, yang direvise tahun 2005 kalau tak silap saya, sekarang ini dia nak revise baru, maka kita akan hilang kedaulatan kita. Dia kata, dan ada yang dah berdemo, dah mendesak, sebab apa baru-baru ni kan Menteri Kesihatan pergi ke Geneva untuk bincang perkara ini, mengatakan, adakah kita telah tanda tangan? Adakah kita telah tanda tangan IHR ini? Baik, dia macam ni tuan-tuan. IHR ini bukan dimulakan oleh Pakatan Harapan. Itu yang pertama. Benda ini dah dibincangkan even masa Khairi jadi Menteri Kesihatan. Benda ini dah dibincangkan. Kenapa? Sebab COVID. Sebab COVID lah perkara ini dibawa pada waktu itu dan perbincangan dilakukan, dan antara lain adalah melihat kepada ketidakbersediaan dunia apabila berlaku satu wabak pandemik, global pandemik seperti ini. So itu merupakan antara reason kenapa mereka mengatakan kita perlu ada satu national ataupun international regulatory atau peraturan international yang mana kita kena selaras supaya kalau berlaku lagi pandemik seperti mana yang berlaku pada tahun 2020, kita bersedia pada waktu itu. So perbincangan dilakukan dan salah satu benda yang dimasukkan di dalam IHR tersebut, kalau saya nantilah, ini saya tak nak bawa regulation itu satu persatu. Antara perkara yang dibawanya adalah berkenaan dengan yang ni yang menyebut tentang sovereignty tu, iaitu di mana sekiranya berlaku pandemik, WHO boleh mengisytiharkan darurat di dalam negara tersebut, dan betul kan kalau saya tersilap, dan juga sekiranya dan juga WHO mempunyai kuasa untuk menghantar tentera ke dalam negara tersebut bagi memantau keadaan ataupun memantau kalau berlakunya lockdown sekali lagi. Dan WHO mempunyai kuasa kepada askar ataupun militeri di dalam negara tersebut untuk mengatakan bagaimana nak membuat lockdown. So, persoalan ini timbul kerana antara perkara utama yang timbul adalah, adakah benda ini akan dan menarik kuasa yang di-Pertuan Agong bagi mengisytiharkan darurat dan juga Parlimen bagi mengisytiharkan lockdown. Ini persoalan yang timbul. Nah, baru-baru ini ada yang telah mengatakan bahawa kerajaan sudah sign dokumen ini. Dr. Zaliha dah sign dokumen ini. Dia kata, Dr. Zaliha dah sign dokumen ini dan sudah dilaksanakanlah, senang cerita. Okey. Untuk makluman tuan-tuan, saya nak bagi tahu, dokumen itu belum disign, masih dalam peringkat perbincangan serta melihat terma-terma, dan bukan negara kita saja yang concern benda ini. US, negara-negara besar pun concern juga perkara ini. Baik, kita baca. IHR, kedaulatan keadilan antara prinsip asas dalam rundingan. Putrajaya, ini 27 Oktober, 2 hari lepas. Kedaulatan keadilan keperluan dalam membina sistem penjagaan kesihatan lestari. Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Muhammad Razi Abdul Hassan berkata, prinsip itu juga mendapat sokongan daripada negara WHO yang lain. Semua negara anggota telah bersepakat untuk menubuhkan dua platform rundingan, iaitu Intergovernmental Negotiation Body (INB) untuk menghasilkan instrumen antarabangsa yang dikenali sebagai INB WHO-CA ataupun Pandemic Treaty, dan Working Group on Amendments to the International Health Regulations (WGIHR) bagi memperkukuhkan aspek kesiapsiagaan, pencegahan, pengesanan serta respon terhadap pandemik di peringkat antarabangsa untuk mengurangkan impak terhadap sesebuah negara, katanya. Menurutnya, penyertaan Malaysia dalam rundingan INB WHO-CA dan WGIHR mencerminkan komitmen negara dalam usaha memperkukuhkan keselamatan, kesihatan global dan pencegahan wabak di masa hadapan. Proses rundingan ini tidak terhad kepada bidang kesihatan awam sahaja, namun ia turut meliputi lain-lain bidang seperti perdagangan, persekitaran, geopolitik, sosial ekonomi dan sebagainya.
Ujar Ketua Muhammad Aziz, Kementerian Kesihatan sebagai penyelaras kedua-dua rundingan telah mengadakan sesi libat urus dengan pelbagai kementerian, termasuk Peguam Negara. Inisiatif bagi memastikan kedaulatan dan undang-undang Malaysia dipelihara serta kepentingan rakyat dilindungi dan utamakan. Tema beliau, rundingan telah berlangsung sehingga kini melibatkan penyertaan delegasi antara WHO termasuk Malaysia, katanya. Baik. So, dalam hal ini kalau kita nak lihat bahawa sebenarnya yang pertama belum ada apa-apa persetujuan lagi. Rundingan itu masih lagi dalam, orang kata apa, masih lagi berlaku lah. Dan regulation itu bukanlah something that set in stone yet. Kerana belum ada, kita tak menandatangani apa-apa lagi. Kan, belum menandatangani apa-apa lagi. Okay. Dan Dr. Zilha juga telah kita baca. Kedaulatan negara diutamakan dalam rundingan WHO CA+ IHR 2005. Kerajaan akan memastikan kedaulatan negara sentiasa menjadi keutamaan dalam rundingan Treaty Pandemik Perjanjian WHO dan Pindaan Peraturan Kesihatan Antarabangsa 2005 IHR. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha berkata, beliau mendengar kebimbangan rakyat, terutama isu WHO CA+ dan pindaan IHR 2005. Penglibatan kita penting untuk memastikan suara kita didengar dan sebarang keputusan akan dibuat tidak akan bercanggah. Tiada keputusan akan diberikan sehingga segala-galanya dipersetujui. Saya memberi komitmen bahawa kedaulatan negara akan sentiasa menjadi keutamaan dalam rundingan ini. Persatuan Perubatan Islam selama ini dilaporkan menuntut kerajaan membantah rundingan WHO dan IHR kerana dikhuatiri akan mengancam kedaulatan negara. Okay. Saya secara tidak langsungnya ada berbincang juga dengan PPIM, Persatuan Perubatan Islam Malaysia. Secara tidak langsung berkenaan spesifik tentang perkara ini, PPIM. Dan antara perkara yang mereka suarakan juga adalah tentang perkara ini. Dan saya kata saya sudah sampaikan kepada wakil menteri dan dia pun mengambil maklum tentang perkara ini dan beliau sudah tahu perkara ini sebelum beliau menjadi Menteri Kesihatan lagi sebenarnya. Dan perkara dan perbincangan ini berkenaan dengan IHR 2005 itu pun dibincangkan sewaktu Khairi Jamaluddin menjadi Menteri Kesihatan. Itu kita kena tahu. Malah Khairi juga dilantik sebagai naib Presiden WHO. Saya rasa sekarang Dr. Zaliha lah dilantik kan. Memang wakil WHO. So, perbincangan itu ada. Dan bila kita menyentuh soal kedaulatan, of course perkara itu menjadi prioriti kita. Menjadi keutamaan kita. Sebab itu sekarang ini, ini yang apa orang kata WHO ataupun kerajaan Malaysia akan tekankan, terutama apabila melibatkan kedaulatan negara. Saya faham sebenarnya where it comes from. Satu perkara, on the other hand, satu di dalam satu peringkat, dalam satu sudut, kita perlu kepada WHO terutama kalau kita berada dalam circle itu, sekiranya contoh adalah satu pandemik sekali lagi berlaku, pembagian vaksin ataupun ubat-ubatan dan sebagainya, kita akan berada dalam kumpulan yang mungkin prioriti untuk mendapat vaksin ataupun ubat-ubatan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada segi information. Bila kita berada dalam satu global satu global entity, kita akan dapat informasi secara global, secara international, di mana kita boleh berkongsi maklumat-maklumat yang mungkin pada masa itu dianggap sensitif. Contohnya travel. Kan masa itu kita nak kena tutup negara, nak kena travel dan sebagainya. Saya ingat masa mula-mula dulu orang salahkan Wan Azizah tak tutup negara pada waktu itu, tak tutup negara. Pada masa itu tak tutup negara, dalam masa berapa bulan tu baru 20 orang kena COVID, tu pun tak ada meninggal. Kan? Lepas itu yang meninggal berapa puluh ribu. Sekarang ni saya tak tahu dah jumlah, saya dah lost track. Berapa yang kena, berapa yang meninggal. Baru ni semalam saya ada meeting dengan kawan saya, dia pun kena dan ditidurkan selama 12 hari. Dan dia cerita dia ada 4 orang yang ditidurkan. Dia kata 4 orang dan dia salah seorang. 3 meninggal dunia. Dia alhamdulillah umur dia panjang, dia hidup. Tapi pada dia dan keempat-empatnya disebabkan oleh COVID juga. So tuan-tuan, benda macam ni yang ialah kita kena aware dan sebagainya lah. Dan kita sebagai negara, dalam pada kita nak kena menjaga kedaulatan, dalam masa sama kita kena timbang juga. Kita juga kena timbang dengan keperluan kita untuk menjaga keselamatan rakyat kita. So both kena memain peranan dalam perkara ini. Baik, habis. Saya nak bawa cerita. Ini cerita berkenaan dengan anak Najib lah. Okay, habis kat situ. Bekerja dengan anak Najib. Yang PPM kalau nak buat demo tu kenapa? Ada orang sponsor ke? Ada nan? Saya tak pastilah ada nan. Ada orang sponsor ke apa? Saya tak pasti. Tapi apa yang kita dah maklumkan kepada PPIM, bahawa dokumen itu belum ditandatangani.
Kita tak ada tanda tangan mana-mana dokumen untuk menyerahkan apa-apa sovereignty kita. Dan semua ini masih dalam peringkat rundingan. Bukan setakat kita. Bukan setakat negara kita. Seluruh dunia. We're talking about the whole world. Dan rundingan itu sepatutnya ataupun perkara itu sepatutnya berlaku pada hujung tahun ini, kalau tak silap saya, hujung tahun ini. Dan sepatutnya sudah ada new amendment untuk dibawa balik ke negara masing-masing. Dan dia bukan menteri itu datang, lepas datang dia sign terus, tak. Menteri itu datang, dia ada dokumen, dia kena bawa balik dokumen tu ke negara masing-masing dan kena serahkan kepada bahagian jabatan kepada peguam negara. Dan peguam negara pula akan berbincang. Sebab itu kita ada menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Undang-Undang, Azalina pula kena tengok. Ada kepakaran undang-undang untuk nak meninjau adakah perkara ini encroaching ataupun melangkaui daripada keperluan undang-undang negara kita. So benda-benda macam tu bukan Menteri Kesihatan seorang yang akan decide. So akhir sekali yang akan kata sign or not sign adalah Perdana Menteri. So Perdana Menteri akan dengar daripada semua. Daripada diplomat, daripada Menteri Undang-Undang, daripada AGC, daripada Menteri Kesihatan, daripada semua. Dan baru Perdana Menteri buat keputusan untuk sign atau tidak sign. Tapi itu pun Perdana Menteri saya rasa bukan dia seorang kena buat keputusan. Kabinet kena putuskan. So proses itu panjang. Walaupun mungkin katalah undang-undang tu katalah IHR tu complete pada hujung tahun ini, berkemungkinan benda itu akan dibawa ke Parlimen. Dan dia akan berterusan lagi. Dia akan ada berterusan lagi sehingga berkemungkinan tahun hadapan. Mungkin tahun satu lagi. Benda itu akan dibawa ke dalam parlimen, dibahaskan, pembangkang akan tahu, kita rakyat juga akan tahu. Mungkin akan ada white paper berkenaan dengan perkara ini. So, it's a long process. Dia bukan semudah itu nak serahkan kedaulatan negara kita. Baik.